Seperti yang kita janjikan, buku kita Inspirasi Sainusi Peranan Kerohanian dalam Kehidupan, kita telah sampai ke halaman yang ke-94, tajuk Refleksi 4 Penyakit Kerohanian. Dan saya akan sedikit murajaah daripada tajuk 94. Ada 4 penyakit kerohanian yang sering kali singgah di dalam hati manusia, yang mana pada setiap manusia itu, jika dikaji dan ditelusuri di dalam hatinya, biasanya akan tidak dapat lari daripada salah satu atau keempat-empat penyakit ini. Hakikatnya penyakit-penyakit ini seperti titik hitam dalam diri kita. Apabila titik itu dibiarkan, dia akan membesar, dia akan bertambah. Kerana perjalanan hidup kita ini penuh dengan ujian dan dugaan. Pada setiap dugaan itu, dia akan menguji hati kita. Dan apabila hati itu mempunyai titik-titik hitam, titik-titik tadi berpotensi akan bertambah banyak apabila berada dalam ujian tersebut. Maka apabila ia bertambah banyak, dia menggelapkan hati. Apabila hati itu gelap, maka dia menjauhkan jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menjadi punca kepada sakitnya kehidupan ini dan antara perkara yang memberi kesan kepada khusyuknya ibadah kita. Kadang-kadang dalam ibadah kita niat nak mendekatkan diri kepada Allah, tetapi pelaksanaan itu hanya terjadi pada zahir sahaja, sehingga kan hati tidak merasa nikmat. Kan kita melihat ada orang yang terpaksa bersusah payah memaksa dirinya untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan dengan hati yang tidak rela. Maka akhirnya kewajipan itu menjadi beban kepada dirinya. Dan apabila ia menjadi beban, adakah dia akan menemui kebahagiaan? Adakah dia akan merasai kenikmatan? Tentunya tidak. Jadi ini yang kita tak nak. Kita nak amal ibadah kita itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kenikmatan. Dan kalau boleh, amal ibadah itu dilaksanakan dengan keringanan, bukan dengan bebanan. Kalau boleh kita tak nak datang kuliah duha kena paksa diri, kan? Kalau boleh kita tak nak juga solat tu macam kena desak. Kalau boleh kita nak dengar azan, kita rasa bahagia. Nak solat, kita rasa excited. Nak mengaji itu sesuatu yang kita rindui. Zikir itu sesuatu yang kita mesti buat dan rasa kurang apabila ditinggalkan. Kita nak kenikmatan begini. Dan kita nak solat kita khusyuk, elok takbirnya terus melayang di angkasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Elok kita tadah tangan berdoa dan terus hati berbunga-bunga. Hilang semua kesusahan, lupa semua kesedihan. Itulah nikmat kemanisan yang kita cari. Bagaimana nak memperolehinya? Dengan hati yang bersih. Bagaimana nak membersihkan hati? Dengan mengenali kekotoran-kekotoran hati. Jadi walaupun tajuk tu rasa berat, penyakit kerohanian, macam susah aja dengar, macam tak bestnya nak kena belajar. Tetapi hakikatnya bila kita belajar, kita baca, kita faham, kita akan rasa nikmat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau tunjukkan pada aku apakah itu kegelapan hati, sehingga aku dapat mencari jalan yang terang. Baik, saya sentuh hari itu pada pertemuan yang di bulan lepas. Penyakit pertama memang bermula daripada al-ya'su. Boleh dikatakan semua penyakit berkaitan dengan al-ya'su, atau boleh dikatakan semua penyakit bermula dengan al-ya'su. Al-ya'su ni putus asa. Macam mana nak rasa putus asa? Kita lihat apabila mana dalam keadaan tertentu kita rasa give up. Kita rasa kenapa kurang, kenapa tak macam tu, kenapa tak seperti yang saya harapkan. Akhirnya ada rasa kekesalan di dalam jiwa. Yang hadir daripada putus asa ini, ia akan menatijahkan penyakit-penyakit lain yang sangat berbahaya. Daripada bahayanya yang mudarat sedikit sehingga mudarat yang paling dahsyat. Yang paling dahsyat tu ialah seperti tahap bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Dia sudah berputus asa. Tapi setara nak sampai ke bunuh diri, sebenarnya perempuan, dia dah lalu banyak steps tu. Dia dah naik banyak stage dah. Dia tak tahu, kita tak tahu. Jadi kita tak dapat tolong dia. Sampai ke satu tahap dia terlewat. Sampai di sana dia terus mengambil keputusan melakukan dosa besar, membunuh diri. Jadi benda macam ni kita tak nak. Kita kena kenal daripada titik asal punca dia tu. Bagi orang yang beriman pula, ada satu penyakit al-ya'su boleh masuk dengan cara berputus asa atas dosa yang dilakukan. Ni orang yang baik. Orang yang baik, yang soleh, tiba-tiba terbuat dosa, kan? Sepatutnya bila dia terbuat dosa, dia boleh minta ampun pada Allah. Sebab Allah itu Ghafurur Rahim,
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi di sini perempuan kena ingat, syaitan memainkan peranan dan menyucuk dengan jarum-jarum beracun. Dia cuba memperdaya orang beriman tadi bahawasanya Allah tak akan ampunkan dosa dia. Nampak? Siapa pun, ya, kadang-kadang ada dosa tu kita tahu ni dosa, cepat-cepat bertaubat, tapi nanti tiba-tiba ada muncul rasa, ya ke tu bertaubat, Allah terima ke tu, rasa dah ke 99 kali kau ulang. Contoh kan, itu yang jenis ulang berkali-kali. Memang berlaku juga, dia memang terulang berkali-kali. Walaupun dah bertaubat, terbuat lagi, taubat, buat lagi. Di situ syaitan mesti akan ambil kesempatan. Dia mesti akan kata, kau ni banyak kali dah taubat, ingat Allah nak terima kau? Tak ada chance dah. Di situ bila dah timbul rasa putus asa, itu sangat berbahaya. Sebab putus asa ni dia akan bawa pada penyakit lain. Sebab itu Allah tak bagi berputus asa. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang putus asa ni lah yang biasanya dia akan transfer diri dia ke suatu keadaan yang lebih berbahaya. Contoh mudah bagi orang yang putus asa ni, dia rasa macam takkan lulus lah exam, ya? Susah sangat exam ni, takkan lulus lah kalau macam ni. Akhirnya dia buat apa? Dia nak lulus juga, dia meniru, kan? Dia rancang untuk meniru. Dia bukan kita punya kes, tapi nak bagi faham keadaan putus asa tu boleh membawa kepada dosa lain. Ada orang pula dia rasa macam kalau dia cakap jujur, dia takkan dapat benda ni. Dia nak jual barang, kalau dia cakap jujur, dia takkan laku. Contoh, akhirnya dia tipu. Sebab dia putus asa barang dia ni takkan laku. Tu siapa yang boleh jamin barang dia takkan laku? Kan Allah sepatutnya yang memberi rezeki, yang menentukan. Sepatutnya ikhtiar dia ialah usaha jual. Tapi bila penyakit putus asa tu dah masuk dulu, dia dah cucuk kat dalam ni, syaitan kata, alah barang kau produk biasa je, orang lain jual pun murah-murah, memang tak laku. Itu kan bisikan syaitan. Maka muncul rasa putus asa. Akhirnya dia fikir, kalau macam ni saya kena tipu lah, saya kena bohong lah. Akhirnya dia berbohong. Dan banyak perkara dalam kehidupan memang berkaitan dengan al-ya'su, berputus asa. Jadi kita janganlah sampai ada al-ya'su ini, ya, dia boleh berpindah kepada dosa-dosa yang lain. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan bahawa macam mana kita nak ubat rasa putus asa tu, dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ana 'inda husni zanni abdi. Dalam satu hadis qudsi Allah ceritakan bahawa aku ini bersama dengan prasangka hamba-Ku. Cuba kita ingat benda dalam kepala kita. Apa sahaja kesusahan yang kita hadapi, sebenarnya kita ingat Allah bersama dengan prasangka-Ku. Aku sedang diuji dengan kesusahan, tetapi sekiranya aku tidak berputus asa dengan rahmat Allah, insya-Allah bantuan Allah akan bersama denganku. Maka dengan keadaan itu, tak jadilah putus asa, kita tetap ada rasa harapan. Ada rasa insya-Allah ada kebaikan, nanti Allah tolong. Bentuk pertolongan Allah pula, kita jangan expect kena sama dengan yang kita nak. Contoh macam dia rasa tak ada duit, tapi dia tak nak putus asa. Tak ada duit, dia tak nak putus asa, dia kata insya-Allah Allah Maha memberi rezeki. Tapi jangan setting pula rezeki yang Allah bagi nanti mestilah dalam bentuk mata wang cash juga. Jangan setting begitu, sebab makna rezeki tu luas. Manusia selalunya dia akan rasa kecewa bila dia sendiri yang setting apa yang dia nak, kemudian dia tak dapat. Dia ada masalah, kemudian dia ada main setting, penyelesaian masalah ni mestilah begini. Dia sendiri yang settingkan penyelesaian itu mesti begitu. Kemudian tiba-tiba tak dapat sesuai yang dia settingkan. Di situ muncul lagi rasa putus asa. Kan? Dia tengok dalam akaun dia sama je banyak ni juga. Kan? Saya dah berdoa dah ni kepada Allah, mana ni pertolongan Allah? Dia mula rasa putus asa. Padahal sebenarnya rezeki bukan datang mesti dengan akaun tu bertambah angka. Banyak lagi aspek lain dalam bab rezeki. Bukankah kesihatan juga rezeki? Orang kalau sekali sakit, berapa ribu ringgit masuk hospital? Kan kalau hospital swasta, kadang-kadang masuk ICU lagilah 20,000, 30,000. Hospital swasta, selama ni dia simpan duit, punya sayang, kena satu penyakit, habis semua duit simpanan dia. Maknanya kesihatan pun rezeki.
Apa lagi rezeki perempuan? Kebahagiaan. Kan ada orang nak bahagia sampai terpaksa rasuah-rasuah supaya dapat kebahagiaan yang dia impikan. Tetapi dengan rezeki Allah, tak payah rasuah siapa-siapa, Allah gerakkan hati semua orang untuk sayang dia. Kan? Allah gerakkan hati semua orang untuk ambil perhatian pada dia. Walaupun macam tak ada duit, makanan tak cukup, tiba-tiba datang jiran-jiran bagi makanan. Itu kan semua rezeki. Betul? Jadi kita lepaskan minda kita daripada rasa putus asa. Dan juga ingat bahawa semua itu dalam aturan Allah, bukan kita yang mengatur. Jangan kita sangka bahawa penyelesaian kita inilah yang terbaik, lalu kita tunggu-tunggu bilakah penyelesaian itu akan sampai. Dan bila kita tengok penyelesaian yang sampai tidak seperti yang kita jangkakan, kita putus asa. Nampaklah banyak kaitan dengan putus asa. Tapi serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyerahan kepada Allah ni saya dah ajar tahun lepas. Kalau puan-puan masih ingat, tawakal, istislam, intisab, ni jangan lupa. Tu penting tu. Ya, ramai orang bila dia susah, kan, dia tak istislam kepada Allah, dia makin susah sampai jadi depresi. Tapi kalau dia susah, dia cepat-cepat berserah pada Allah. Ya Allah, ini yang kau tentukan. Dia serah betul-betul pada Allah, dia cepat dapat keluar daripada kesusahan itu. Tak sempatlah al-ya'su berputus asa. Okey, baik, kita teruskan. Ni semua okey hari ni? Ada putus asa apa-apa tak? Ada program yang dikorbankan ke? Ada? Tak apa, sejam je insya-Allah. Jangan korbankan, nanti terus sambung attend program tu. Jangan putus asa. Okey. Baik, kita sambung ke muka surat 95 ya. Penyakit yang kedua, rasa kagum dengan diri sendiri, iaitu ujub. Ni saya dah sentuh sikit. Tapi sebab dia berkaitan, jadi elok saya relatekan juga. Ujub ni dia rasa diri dia bagus. Bagi Said Nursi, manusia apabila dia menyelidiki apa yang telah dilakukannya daripada amal kebaikan yang ada pada asalnya untuk menjauhkan dirinya daripada azab di akhirat, ni huraian kepada bagaimana Imam Said Nursi cuba memahamkan kepada kita apa bentuk ujub yang selalu singgah di hati kita. Biasanya perempuan, orang beriman macam kita ni kita semua ni orang beriman kan, alhamdulillah, tak tinggal solat, sentiasa mengaji kan. Jadi orang kita beriman, alhamdulillah. Ada satu penyakit boleh datang yang dalam bentuk ujub yang mungkin kita tak sangka. Kalau orang yang tak beriman, ujub dia dalam bentuk lain ya. Orang tak beriman, orang tak solat ke, dia orang ujub selalunya dalam bentuk kebendaan. Dia rasa rumah saya besar, kereta saya banyak, cucu saya ramai, menantu saya berjawatan besar. Itu ujub orang yang kurang ada tahap-tahap keimanan ya. So dia Islam, mungkin dia Islam ya, tetapi iman itu macam agak-agak masih dalam proses pembentukan. Jadi benda-benda material ni dia cepat nak ujub. Sampai ada handbag baru pun dia cepat ujub. Dia tunjukkan handbag baru. Sekarang kan ada diskaun ni, handbag produk-produk Zionis ni tengah murah ni. Dia down harga sampai 70%. Terliur tengok. Tapi tak apalah, kita boykot. Teruskanlah boykot. Jadi ada rezeki lain insya-Allah. Tapi ada orang memang saya tak mau sebut. Coach 70%, 50%. Masuk dekat ni iklan-iklan Facebook, masuk Instagram, masuk. Hantar mesej kan? Betul. Siapa tak terliur harga murah macam tu kan? Tapi kita sabar. Ujian iman. Jadi ada orang ujub dia mudah je dapat handbag baru, dia tayang kan. Mungkin perempuan masih ingatlah zaman-zaman kerja dulu ya, macam mana. Kadang-kadang tapoy baru ke, kan, kasut baru ke kan. Itu tahap-tahap ujub bagi tahap-tahap iman yang biasa. Yang saya nak bacakan di sini, Imam Said Nursi highlight juga ujub yang datang pada orang beriman yang tahap-tahap agak tinggi lah iman dia sebenarnya. Tapi kadang-kadang main juga syaitan dalam hati dia tu. Macam tahap-tahap kita lah, insya-Allah nah. InsyaAllah bukan nak perasaan tinggi, jangan ujub pula. Tapi kita ni orang yang mujahadah. Tapi datang juga. Apa dia? Dia datang dalam bentuk macam mana ni? Nak bagi tahu ni. Kadang-kadang kita tahu kita berusaha untuk ibadah. Kita struggle untuk datang kuliah duha. Ya, kita struggle untuk datang tarawih tiap-tiap malam. Contoh struggle kan. Tetapi tiba-tiba masuk perasaan, bagusnya kamu ni bersungguh-sungguh datang kuliah duha, tak miss. Alhamdulillah setahun ni tak pernah ponteng.
Masya Allah, contoh. Ataupun dia kata bagusnya tarawih tahun ni komplit dekat surau 30 malam. Alhamdulillah, hebat tahun ni. Dia main tahu, bukan kita nak. Kita tak ada pun nak buat macam tu, tak. Tapi kita ingat syaitan kan memang kerja duk menghasut kita. Kadang kita tak fikir pun, asalnya kita ikhlas. Tapi bila kita dapat satu pencapaian, syaitan masuk. Itulah dia bahayanya ujub. Ataupun tiba-tiba tahun ni Ramadan boleh khatam 2 kali. Ada program khatam Quran. Ada kan? Tadarus ada. Khatam 2 kali, pecah rekod. Lepas tu kita pun tiba-tiba, Alhamdulillah tahun ni lain macam lah, Allah bagi saya iman. Walaupun sebenarnya memang hebat lah, boleh khatam 2 kali, hebat lah tu, Masya Allah. Saya pun rasa tak pernah satu Ramadan khatam 2 kali, tak pernah. Tapi mungkin Allah bagi rezeki. Time Allah nak bagi rezeki tu, syaitan bukan duduk senang. Dia tak suka tengok, oi meningkat pula iman ahli jemaah surau ihsan ni. Dia tak puas hati, dia nak kikis pahala tu. Dia buat apa? Dia masuk melalui ujub. Akhirnya dia bangga diri, jajar cerita, Alhamdulillah tahun ni saya khatam 2 kali. Tadarus surau, hebat, boleh buat 2 kali. Contoh rata-rata. Sepatutnya kita dah dapat pahala, dah naik taraf makam dah, tapi dia gugur balik pahala tu, turun balik makam tu, disebabkan ujub tu tadi. Riak tu dia menunjuknya. Ya. Bila dia heboh-heboh kat orang tu, betul dah riak. Diri sendiri pun ujub dah. Dia tak cerita kat orang, tapi diri dia tu dah rasa naik. Macam naik macam naik lift tu, naik, dia rasa begitu. Perasan. Ya. Kalau istighfar, yes, istighfar bila kadang-kadang tak sedar, itu masalah dia. Tak sedar. Okey, kalau sedar alhamdulillah. Kalau sedar tu hidayah Allah tu pun. Sebab orang ujub ni dia selalu susah nak dapat kesedaran. Dia suka cerita kat orang, kadang masih tabiat dia riak. Sebab riak lagi satu penyakit. Jadi riak ni ada kaitan dengan 4 penyakit ni juga. Bila dia ujub, ada orang ujub boleh simpan dalam diri dia. Dia tak ada cerita-cerita banyak apa yang kebaikan dia. Ya? Orang yang mendengar. Okey, kalau kita perasan dia ujub, kita doakan kepada dia, Allahumma inna na'udzubika minal ujubi war riya. Dia package doa tu pun dia dah linkkan sekali. Allahumma inna na'udzubika minal ujubi war riya. Sebab selalu package dia dah ada ujub, dia mesti nak cerita. Kan? Jadi dia teriak. Dia teriak. Ya. Kalau dia bertujuan supaya memberi teladan, mengajak orang ikut, dan dia bukan lahir dengan rasa dirinya bagus, itu bukan ujub. Itu contoh yang tu disebut dalam Al-Quran, orang yang bersedekah sirraw wa alaniyatan, secara rahsia dan secara terbuka. Contoh terbuka, itu kita ada saudara datang daripada Gaza, kita bagi terbuka, tak ada sembunyi-sembunyi surau ihsan bagi sedekah rahsia sembunyi-sembunyi. Tak, kita bagi tahu. Kan, kita bagi tahu. Sebab kita nak galakkan orang. Itu sirran wa alaniyah. Iaitu memberi sedekah secara terbuka, sebab kita nak ajak orang bagi sedekah. Alhamdulillah perempuan dia bagi tahu 5,000 daripada duit tu boleh bina 4 kemah untuk 4 keluarga pelarian. Maknanya kalau 10,000 boleh dapat 8 kemah. Alhamdulillah. Dan tahniahlah kepada kita, memberi perlindungan kepada 4 keluarga, bukan 4 orang, 4 keluarga. Ya, banjir ya. Jadi kesianlah, dan longkang mereka dirosakkan, dibom. Sebab tu tak ada longkang proper, sebab tu dia mudah banjir. Banyaklah kalau kita nak tolong tu tak habis lah. Tapi kalau nak tolong lagi, tolong tak apa, teruskan. Dan dia orang yang soleh. Maknanya bila dia doa tu, saya rasa makbul. Macam dia doa hari ni, semoga Allah gembirakan hari kalian, besok tu kami gembira je. Heran betul. Mungkin doa dia, mungkin perempuan pun lepas sedekah hari tu rasa gembira ke? Sebab dia doakan semua kan. Ada doa orang soleh ni, dia cepat makbul. Dan doa-doa orang yang dizalimi cepat makbul. Dia tak ada halangan antara dia dengan Allah ya. Jadi kalau rasa nak ada hajat lagi ke, jadikan itu jalan pun tak apa. Kita korban duit sebagai, ya Allah, aku korbankan duitku ini
tawasul untuk aku beroleh hajat-hajatku yang berat ini, yang besar ini pun boleh. Tawasul memang boleh perempuan. Tawasul ni untuk hajat yang besar-besar. Contoh nak selamatkan nyawa, hajat besar kan. Memang ada kan kisah yang, ingat tak 3 pemuda yang terperangkap dalam gua tu? Dia pakai apa? Dia pakai tawasul. Dan cubalah, saya dah cuba beberapa kali. Mak saya ajar. Bila saya dalam keadaan sangat susah, umi saya kata tawasul lah semua yang kakak dah tolong umi tu, semoga Allah jadikan itu untuk memenuhi hajat besar ni. Lepas tu saya buat. Alhamdulillah memang makbul. Memang betul pun dah ada dah riwayat dia. Jadi kalau perempuan nak tawasul ni pada benda yang besar, yang susah nak dapat, dan insya-Allah perempuan tahu dia memang baik benda ni, tawasul lah. Okey, antara cara tawasul ni pun memang bersedekah. Okey, baik. Kita teruskan tadi yang ujung, dia package dia riak. Tapi kalau dia tak ada niat, dia bukan riak. Walaupun orang dengar ni nak tuduh dia riak, itu salah yang dengar tu. Pasal apa? Dia suuzon? Kan? Dia tak ada niat. Habit dia boleh jadi kan. Dia habit dia suka, dia dah dapat buat benda baik. Contohnya saya dapat operate orang, selamat, dia gembira kan. Tak apalah, orang lain pun dengar, wah inspired lah doktor ni. Dia mempunyai jiwa yang obses menolong orang. Lepas tu dia excited. Ada kan? Ada dia cerita macam doktor yang melahirkan, tolong saya melahirkan anak tu, dia balik masjid, dia cakap, saya dah pergi masjid baca Yasin dah tadi. Bukan dia riak, dia nak bagi tahu saya dia dah tolong baca Yasin untuk saya. Alhamdulillah, tu anaknya. Kan? Lahirlah dengan mudah. Kan? Doktor tu memang cakap, bukan dia riak, dia bukan wujud, dia bukan riak. Memang dia nak bagi tahu dia buat benda tu untuk kebaikan. Bezakanlah, boleh beza. Betul tak? Boleh beza. Tapi kalau yang dengar tu sendiri yang ada penyakit hati, dia pula ada hasad kan, dia pula ada dengki, dia mulalah tu riak. Padahal orang tu tak riak pun. Kan? Yang tu pun nak menunjuk-nunjuk, itu pun nak cerita. Itu dia sendiri ada hasad. Dia ada penyakit di hati dia. Yang tu pun kena dibetulkan juga. Itu penyakit, lagi satu penyakit, hasad nama dia. Hasad ni pun Allah serugi-rugi penyakit hati. Orang yang penyakit hasad ni hati tak tenteram. Hak ni yang saya nampak paling banyak mengganggu khusyuk dalam ibadah. Dia tak boleh tengok orang senang, betul. Kadang-kadang dia on the way pergi surau, elok dah nak pergi surau. On the way tu lalu rumah jiran dia tengok, beli kereta baru. Sampai surau, hati hasad. Jadi sampai surau tu takbir, Allahu Akbar. Lalu gambar kereta baru jiran dia tadi, sebab dia ada rasa hasad. Nampak? Itu pun bahaya tu. Mungkin orang perempuan dia tak jala sangat buat kereta ni, buat lain lah kot, renovate ke bunga, pokok bunga ke apa ke, Wallahualam lah, masing-masing tahulah. Okey. Ya. Okey, kalau pergi luar negeri nak tunjuk aktiviti dia, hantar tu hantar ni, grup tu grup apa? Kalau memang grup aktiviti, maknanya benda tu normal. Grup apa? Grup sosial, muslimat. Untuk niat, kena jelas niatnya apa. Kalau dia bagi tahu saya sedang berjalan, doakan saya, boleh juga kan? Sebab dalam perjalanan ni banyak juga perlu doa orang, keselamatan. Ataupun dia ada niat nak tunjukkan usaha dia melawati tempat-tempat penting yang boleh memberikan keinsafan kepada orang lain, pun boleh juga kan. Dan niat, ataupun niat dia juga nak offer, siapa nak minta doa saya dekat Mekah ni, contoh kan. Niat tu penting sebab niat tu nanti menentukan juga nazar, perspektif. Jadi kalau niat dia memang baik, positif, sampai dekat orang yang menonton pun selalunya positif, kecuali si penonton tu memang dah ada penyakit hati. Jadi kita pandai-pandai kita lah, kita tengok dalam grup mana kita share. Kalau grup dah orang mengaji, saya rasa tak ada kot nak dengki-dengki sangat, InsyaAllah. Tapi kalau kita tahu grup tu grup ramai jenis, banyak jenis, kita bimbang yang kita share tu mendatangkan ain. Mendatangkan ain ni pula bukan dengki. Dengki dah satu hal dah masalah. Kalau ain ni pula menyebabkan orang jadi suka kagum tapi tak sebut nama Allah. Sebab memang dia tak terbiasa sebut nama Allah kan. Kalau tengok apa-apa dia kagum begitu saja. Cantiknya, besarnya, lawanya, gitu je. Memang dia begitu.
Dia tak sebut subhanallah, masya Allah. Itu kan mendedahkan kita kepada ain. Jadi fikir, kalau share tu mendatangkan ain, tak payah share. Fikir banyak kali ya. Boleh check lah. Ada orang yang macam ni, ain ni kita tak sangka kena kat keluarga kita, tiba-tiba sakit, bukan sakit yang pelik-pelik. Kena kat anak kita, tiba-tiba berubah pencapaian dia, berubah perangai dia. Pasangan kan, tiba-tiba kena kat pasangan, lain macam pula hubungannya. Macam-macam masalah boleh timbul disebabkan ain dan juga hasad. Walaupun dua-dua berbeza, tapi simptom dia macam nak sama. Orang kena ain boleh pingsan, orang kena hasad pun boleh disihir sampai pingsan. Cuma bezanya kalau kena hasad yang dengan sihir ni, susahlah sikit perjalanan dia. Melainkan dapat kesembuhan mutlak pada Allah. Dia kena ikhtiar untuk berubat, untuk merawat. Sama ada dengan melalui dirinya sendiri dengan Allah, direct dengan Allah, ataupun perlu sokongan orang terdekat, ataupun perlu juga bantuan-bantuan daripada orang-orang yang pakar dalam merawat. Boleh ya? Sebenarnya ya, ya. Okey, orang share makanan, lepas tu dia menyebabkan orang lain terliok. Dia share makanan bukan jual. Dia tak jual, dia cuma tunjuk yang dia masak, atau yang dia dapat, atau yang dia beli. Sebenarnya share makanan ni, banyak kali saya ditanya soalan ni. Bila saya kaji tengok, wallahualam, cuba tanya balik orang yang share tu kenapa dia share. Saya tak pernah tanya. Jadi saya tak pandai nak jawab, sebab saya tak kaji perasaan mereka ketika share makanan tu, tujuan dia apa. Sebenarnya apa tujuan dia? Tahu tak? Tanya-tanyalah, jangan kita bersangka saja-saja. Oh, saja-saja tu kurang simpati dan empati. Sebab apa saja-saja kita kata kurang simpati dan empati? Bukan semua orang boleh makan yang kita share tu. Allah, kasihanilah orang yang tak dapat makan tu. Kan? Apa tujuan? Nanti semua orang apa? Tengok aktiviti. Okey, itulah riak. Itulah riak. Maknanya dia cuma nak suruh orang tengok dia dapat apa, dia makan apa, dapat elok-elok, dia nak share, hanya nak tunjuk. Okey, tadi kalau dia sengaja nak tunjuk aktiviti, nak menunjuk, itu memang riak. Kalau tadi tunjuk aktiviti dengan tujuan apa? Kan? Maksudnya dia punya mudarat tu berat kepada orang lain. Saya pun rasa juga mudarat orang share makanan ni, kadang-kadang tak teringin pun, tapi akibat tengok gambar tu, alamak, masuk dapur masak pula. Jadi kan, mudarat juga sebenarnya, benda yang tak perlu. Jadi adalah sedikit mudarat, sedikit, tapi ada juga mungkin faedah pun ada juga. Cuma kita tengok orang beriman ni, Rasulullah kata, min husni islamal mar'i tarki ma la ya'ni. Antara tanda-tanda baiknya keislaman seorang manusia itu ialah meninggalkan perkara-perkara yang dia tak perlu. Jadi kalaulah share makanan tu bukan suatu keperluan, tak payahlah. Melainkan tu memang produk dia nak jual. Tak jual ya? Tak jual tak payah. Atau dia disuruh promosi ke dapat tu, tak apalah. Dia dapat komisen ke, buatlah tu kerja dia. Tapi kalau tak ada, saja-saja hubung dalam grup. Nak hubung dalam grup, saya makan ni pagi ni, terliur lah orang lain. Lepas tu bukan nak offer. Okey, yang tu tak ada faedahnya. Sebab dia menimbulkan tadi penyakit hati. Satu yang kirim tu pun apa dalam hati dia sebenarnya? Takut lahir daripada satu penyakit juga, penyakit riak. Satu lagi mungkin muncul juga daripada penyakit ujub. Dia pandai masak makanan, nak tunjuk orang dia pandai masak. Ujub pula kan? Ujub campur dengan riak. Kemudian yang menonton pula tak pasal-pasal terkena hasad pula. Kan? Kalau kena ain, lagi naya pula yang makan tu. Dia ain dekat makanan tu, tiba-tiba orang tu makan jadi keracunan pula, food poisoning. Dah naya kat tuan punya badan sendiri. Dia gembira supaya kejayaan anaknya. Lepas tu dia share. Dia share lah, nak tunjukkan kegembiraan dia kepada orang lain.
Okey, bagaimana kalau orang yang menerima berita kegembiraan anak kita tu akan rasa kecewa kerana anak mereka tak berjaya? Fikirkan benda ni sebelum kirim. Tengok komuniti mana kita kirim. Kalau dalam komuniti yang ramai parent memang anak dia berjaya dalam tu, tak apalah, sama-sama geng lah ni, geng-geng berjaya. Kan? Contoh ke dalam satu kelas, anak tu kelas nombor 1. Satu kelas tu 90% memang berjaya. Semua share gambar berjaya. Tak apalah, kita pun share juga. Tak ada siapa nak dengki, semua sama. Tapi kalau share dalam media sosial yang kita tak tahu ramai-ramai tu berapa orang yang sedang kecewa, yang sedang menitiskan air mata, kita tunjuk lagi anak kita berjaya, tak payahlah share. Ya, tu antara sebab saya tak share berita menang azan hari tu. Kan, saya fikir kami gembira lah sama kita. Even dalam keluarga pun kami tak share sebab sepupu ramai. Kan, jadi kita tak tahu perasaan mereka ada peluang ke tak ada peluang masuk pertandingan azan, menang. Kita tak tahu perasaan orang lain. Cukuplah kita nak latih dia cintakan azan, dan alhamdulillah Allah bagi rezeki menang. Tak payahlah nak heboh-heboh. Sudahlah, cukup. Sebab kita tahu niat kita daripada awal adalah untuk pendidikan dan cintakan Allah. Sama lah anak berjaya, sebenarnya kita didik anak tu nak suruh dapat skor straight A, lepas tu kita nak tayang ke orang ke, ataupun sebenarnya kita nak manfaat untuk hidup dia. Manfaat untuk hidup dia. Okey, sekarang anak tu dah dapat straight A dan manfaat hidup dia. Perlukah kita cerita pada semua orang? Tak. Sebab kalau kita cerita pada semua orang, ada kaitan tak dengan manfaat hidup dia? Tak ada kaitan. Adakah pujian orang itu akan menjadikan dia dia semakin gemilang? Tidak. Jadi tengok maslahat. Tapi semua ni dia punca daripada hati sebenarnya. Hati tu boleh guide kita. Masa nak tekan share tu dia fikir balik, apa niat. Dia ingat Ustazah cakap pagi tadi ya. Niat tu apa? Kita gembira ni nak share, tiba-tiba fikir balik, niat saya apa ni? Okey, kalau niat kita okey, settle, share, tak bismillahirrahmanirrahim, Allah. Ya Allah, lindungilah keluarga kami. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min ainin lamah. Jangan lupa. Ain tu penting juga. Takut orang ain tak pasal-pasal. Okey, baik. Ya, banyak soalan ni. Okey, silakan. Okay, kalau kita berhadapan dengan orang yang punya sifat-sifat macam ni, dia nak kawan dengan kita. Bila berkawan dengan kita, kita banyak doa dan berzikir, benteng diri supaya aura penyakit dia tu tak tertempias kena kita, mudarat dia pun tak terkena pada kita. Ada juga memang mungkin atas cahaya-cahaya iman pada diri kita tu Allah bagi. Orang-orang yang berpenyakit-penyakit ni nak mendekat dengan kita. Mungkin dalam hati dia tu masih ada iman, dia nak kebaikan daripada kita, jadi dia merapat ke kita. Tapi kita ni lemas lah tengok. Nak kena dengar ujung riak dia semua, kan? Tapi kenapa dia nak ke kita? Mesti ada benda kebaikan yang dia harapkan daripada kita. Kita tak nak berkawan dengan orang untuk keburukan, betul tak? Siapa pula dengan segala kelemahan kita ni, kalau kita cari kawan sebab apa? Mesti kita nak yang baik daripada dia, kan? Jadi kalau orang tu datang pada kita, mesti ada kebaikan pada kita. Cuma yang kita tak nak ialah kita tak nak terjangkit keburukan dia. Baca doa. Sebab tu saya sebut tadi, Allahumma inna na'udzubika minal ujubi war riya. Kalau nak, saya boleh bagi satu package doa, tasbihat, doa-doa yang dibaca selepas salat, yang diajarkan oleh Muhammad Said Nursi, yang semuanya berkaitan dengan akhir zaman. Walaupun dia ada beza, zuhur, asar, maghrib, isyak tu dia ada beza doa-doa tu, berkaitan dengan, sebab kebanyakannya berkaitan dengan aktiviti kita di masa itu. Tapi saya pilihkan satu doa yang banyak fokus kepada penyakit hati ni. Jadi bila kita baca doa tu, contoh kita sibuk-sibuk kerja, kita rehat solat, kita baca doa tu, mungkin ada perkara hitam dalam hati tu terpadam. Dengan doa tu, kita sambung balik kerja, hati dah bersih. Bila kita berurusan dengan orang macam ni, dia perlukan juga penjagaan iman. Allah jaga hati kita supaya kita tak terjangkit dengan ujub dia. Kadang panas telinga, dia duk ujub-ujub riak-riak, kita pun nak cakap, aku pun ada. Itu kan? Jadi takut kerana reaksi tindak balas
negatif tu menjadikan kita pula terkena ujub riak. Kita tak nak itu sebenarnya kan. Tapi kalau kita lari pula daripada dia, dia nak kawan dengan siapa? Kalau dia bergaul pula dengan golongan yang sama dengan dia, makin teruklah dia, makin gelaplah dia, makin jauhlah dia. Jadi kita tak tolak orang, dan kita boleh, selagi boleh elak sebab kita tak mau kena toksik dia. Tapi kalau tak boleh elak, janganlah sampai kita bangun, sorry ya saya bangun, awak ni ujub, saya tak mau terkena. Tak boleh pula kita buat macam tu kan. Dalam keadaan yang terdesak ni, kita minta Allah jaga kita. Adalah doa-doa dia ni. Saya boleh share kalau nak, nanti sebut dalam grup ya, saya sharekan. Nanti kan amalkan selalu, hati tu lebih tenang dan kita lebih sabar jumpa orang ujub riak ni. Dia tak cepat panas, tak cepat merah kat sini ni. Dia boleh tenang, sabar. Sambil tu kita doakan dia dalam hati. Allahumma inna na'udzubika minal ujubi war riya. Ya Allah, tak tahan aku dengar dia tengah ujub riak ni, ya Allah. Tolonglah bagi bimbingan dia, ya Allah. Ya? Kalau kita boleh sebut memang bagus, tapi susah. Orang ujub riak ni kita tak boleh kata kat dia, janganlah ujub, melenting dia nanti. Ataupun kita kata kat dia, jangan riak, oi melompat dia. Dia tak boleh. Memang orang tengah ujub riak ni dia super arrogant. Orang arrogant boleh usik ke? Boleh ke orang arrogant tu kita kata you are arrogant? Boleh ke? Tak. Pedampor lagi. Bagi saya utamakan doa dulu. Sebab kalau mula-mula nak tegur susah. Setakat bergaul seminggu, sebulan, setahun tu kadang susah. Tapi doa dulu, mulakan dengan doa dulu. Sebab dia penyakit dalam dada dia, susah. Dia kalau penyakit tu ada ubatnya, kita boleh offer dia, tak payah bagi tahu makanlah, amalkanlah ubat ni, vitamin. Mana ubat cuci hati. Bolehlah kita bagi dia macam tu. Tapi sebab tak ada, dia di dalam. Dan Allah yang boleh cuci kan. Jadi memang doa pada Allah. Alhamdulillah Allah bagi kita sedap. Alhamdulillah kita boleh rasa, kita boleh sense. Itu makna Allah nak bagi kita kerja. Repairkan dia, tolong dia tu. Sian dia tu tengah takabur ujub riak, tak sedar diri tu. Dan dia tu tak bahagia. Percayalah, orang ujub riak takabur ni dia tak bahagia. Walaupun kita nampak rumah besar, banglo, kereta berbiji-biji, ya, tukang kebun ada, pembantu rumah ada, semua ada. Tapi bila dia ada penyakit ni, hati dia sentiasa tak bahagia. Kadang dia compare dengan kita yang tak ada apa ni, tengok gelang baru pun dia dah jealous. Padahal gelang dia tu sampai ke siku. Nampak tak? Orang macam ni memang sedih. Dan bila Allah bagi kita kenal orang gini, kita pula boleh kesan bahawa dia ada penyakit ni, maknanya dah jadi tanggungjawab kita lah doakan dia. Itu satu, doa. Yang kedua, bila kita bergaul dengan dia, sentiasa minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, silap gaya, dia tu ujub riak takabur tu, syaitan duduk kan dekat dia tu, syaitan duduk ada kat dia tu. Sebab satu, penyakit dalam dada dia, syahwat dia, nafsu dia. Kedua, bisikan-bisikan syaitan pada dia. Kalau syaitan ada pada dia, maknanya dia bercakap dengan kita ni jauh tak dengan kita? Tak jauh jugalah. Kita pun minta perlindungan Allah pada syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Tuhanku, aku memohon perlindungan kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada kehadiran syaitan. Kan? Bukan takat bisik je, hadir tu. Kan syaitan tengah hadir, bisik kat dia tu. Kita minta yang syaitan kat dia tu jangan memudaratkan saya, ya Allah. Macam tu. Hafalkan doa tu kan? Lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti tiba-tiba sampai masa kadang-kadang kita duduk berlawan dengan dia sampai naik. Dia naik, kita pun jadi geram, kita pun naik juga. Tapi kita baca doa ni sampai masa tiba-tiba tersedar, cukup, stop, no need to continue. Rupa-rupanya syaitan tengah cuba kacau kita, tapi Allah lindungi kita. Tiba-tiba kita stop, tiba-tiba kita relax. Kita tak terkesan dan tak ada tergugat dengan segala ujub riak dia tu. Bahkan Allah jaga kita. Bahkan kita akan menyesal kalau kita pun sendiri tanpa sedar tengah naik tadi. Tapi selamatlah kita, cepat-cepat berhenti. Doakan pun doa. Boleh ke kita stop dia? Stop lah, jangan riak sangat. Susah kan? Walaupun kita lemas ni dalam hati, ya? Ingat, sebab tu hati tu selalu berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah tu hati tenang? Memang kita tengok orang riak, sakit dada, berombak-ombak ni dada ni, kan? Tetapi dengan zikir, istighfar, hati kita pun tenang. Kita boleh berhadapan dengan orang yang riak, ujub, takabur dan sombong. Macam tu. Okey.
Kita habiskanlah ya bahagian ujub ni. Nak bagi kita sedar sebenarnya jangan ujub, dan kita tak layak untuk ujub ialah perenggan muka surat 96 ni. Nampak dalam kitab Masnawi Nuriyah Imam Sa'inusi dah tulis dah, dan diringkaskan di sini bahawa di dalam kewujudan dunia yang didiaminya ini pun bukanlah sesuatu yang merupakan hasil perbuatannya sehingga dia layak memilikinya. Ini teknik nak cuci hati daripada ujub. Sebenarnya bila kita tengok semua yang ada dalam dunia kita ni, kita kena ingat segala kehebatan tu bukan hasil perbuatan kita. Contohlah, surau ni saya tahu daripada lebih kurang 9 tahun yang lalu saya dah ada di sini kan. Kita tahu dulu kapek surau ni macam mana. Ingat tak? Ingat kan warna apa? Kan duduk pun kesat je, betul tak? Sekarang Masya Allah kapeknya, Masya Allah. Siapa yang ubah kapek ni? AJK surau, jemaah surau. Kan kita semua lah, tanpa kita semua punya sumbangan macam mana boleh ubah kapek ni, YB dan lain sebagainya. Kalau kita nak rasa riak, nak ujub, bila terkena penyakit ujub, dia akan kata gini, Alhamdulillah sejak saya dah jadi ahli jemaah surau tu banyak kemajuan fizikal berlaku pada surau itu. Boleh je nak ujub, boleh je, walaupun dia cuma menyumbang RM10, RM50 je, boleh. Syaitan boleh main dengan ujub ni. Dengan sumbangan saya lah kapek surau bertukar daripada yang kesat bau kepam tu jadi gebu macam ni. Sedap je bergolek ya. Sedap je nak buat program pun selesa kan. Tu semudah itu ujub tu datang. Tapi Imam Sa'inusi nak kata setiap perbuatan ni sebenarnya bukan kita yang memiliki, bukan kita yang own perbuatan itu. Dan apa yang dimilikinya sama ada daripada hasil kerajinan dan usahanya atau apa yang dipungutnya secara kebetulan, bukanlah semua itu sebagai suatu kebetulan yang tidak berharga lalu dia bisa memilikinya. Tetapi semua kewujudan ini dengan segala keunikan dan keanehan bentuk rupanya semuanya menunjukkan ianya keluar dari tangan Sang Pencipta yang maha bijaksana yang sentiasa menguasai dan mengawalnya. Ini perenggan yang kat tengah-tengah ni ya. Sebenarnya bukan kita punya usaha kumpul duit, buat kempen, mesyuarat lalu menatijahkan hasil memberi kapek baru. Bukan. Memang betul kita buat, tapi natijah tu bukan keluar daripada perbuatan kita. Tapi asal usul natijah semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya diusul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang datangkan niat siapa? Yang datangkan kesungguhan dan azam nak buat tu siapa? Yang gerakkan hati siapa? Yang kumpulkan semua orang siapa? Yang datangkan rezeki dapat duit tu siapa? Kemudian yang buat kapek ni siapa? Bukan kita juga, kilang yang buat. Yang import ke Malaysia siapa? Orang lain juga. Yang gunting kapek ni orang lain, yang pasang gam orang lain, engineer orang lain. Semuanya melibat orang semua ni siapa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makna kata kalau Allah yang tak izinkan, boleh jadi import kapal tu kena bom kat Yaman ke, tak sampai Malaysia kan. Boleh jadi tenggelam ke, boleh jadi engineer sakit ke, boleh jadi arkitek, boleh jadi belaka. Boleh jadi belaka sampai tak jadilah benda tu. Boleh bila Allah tak izinkan. Jadi owner pada perbuatan tu sebenarnya bukan manusia, tetapi Allah. Bila kita sedar gitu, kita terpaksa buang ujub kita. Tak layaklah saya nak rasa hebat apa-apa. Contoh mudah perempuan, siapa yang buka lampu ni pagi tadi? Angkat tangan. Ni Imam Sa'inusi juga sebut contoh ni dalam risalah tu. Senang nak faham. Siapa yang buka switch? Tak ada siapa? Orang lain. Orang lain lah yang cleaner. Okey, cleaner. Bolehkah kita kata cleaner yang menerangi surau ini dengan lampu? Tak juga. Sebab apa? Cleaner cuma buka switch saja. Siapa yang buka switch? Siapa yang buat switch? Siapa yang buat kabel? Kabel bersambung dengan TNB. Siapa yang bekalkan tenaga elektrik? Elektrik daripada TNB ke? Tak juga, daripada empangan. Empangan daripada apa? Air. Air campur dengan banyak sangat yang terlibat nak hasilkan lampu ni je. Kan? Lampu Kalimantan pun buat dekat kilang. Tapi dari kilang nak sampai ke sini, ada driver, ada pengangkut, ada tukang pasang, ada tukang elektrik, semuanya terlibat. Akhirnya tak ada siapa boleh mengaku dia yang menerangi surau ni. Sebab hakikatnya yang menerangi ialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sa'inusi dalam Masnawi Nuriyah juga menyebut bahawa manusia perlu sentiasa ingat akan kekurangan dirinya. Ini satu lagi tu, cara kedua nak buang ujub ni. Jelas ya, yang pertama yang ingat bukan semua tu bukan kita yang buat. Okey, yang kedua,
ialah kita ni sentiasa ada kekurangan. Dan tidak sepatutnya dia melihat bahawa dia adalah semulia-mulia makhluk serta mempunyai kebebasan ikhtiar memilih. Sampai kita tak boleh rasa pun saya punya decision ni, ni saya punya pilihan ni. Sampai yang tu pun tak boleh rasa. Sebab apa? Sainus menyebutkan bahawa sesungguhnya perbuatan pilihan yang paling jelas pada manusia ialah makan dan bercakap. Walhal itu pun bukan lahir daripada kawalannya, kecuali satu bahagian daripada 100 bahagian sahaja. Masa kita bercakap, masa kita makan, ada 100 komponen. Nanti kita boleh urailah satu-satu. Komponen suara, komponen idea, komponen mulut, lidah, semua-semua ada 100. Okey. Selain itu, manusia juga harus ingat bahawa banyak perkara yang berlaku padanya tanpa disedari dan di luar kawalannya. Walaupun kita kita rasa kita yang makan, kita rasa kita yang bercakap, tapi ada 100 komponen, dan daripada 100 ni sebenarnya banyak perkara bukan dalam kawalan kita pun. Nanti saya bagi tahu ni. Oleh itu, Sainus menekankan bahawa manusia perlu meninggalkan dakwaan memiliki dan hendaklah mengakui bahawa dia tidak mempunyai apa-apa selain kekurangan sahaja. Sainus mengingatkan kita supaya sentiasa mengingati bahawa kerajaan adalah milik Allah dan miliknya jua pujian dan tidak ada kekuatan dan daya kecuali Allah. Iaitu, kenapa kita buat conclusion macam ni? Cuba tengok bila puan-puan makan. Bila puan-puan makan, tangan ni kita gerakkan untuk ambil makanan, masukkan dalam mulut. Alright, memang tangan ni tangan Allah. Ada tak orang yang tak boleh gerakkan tangan dia ambil makanan? Ada tak? Ada, sebab Allah tak izinkan. Maka dia tak dapat gerak tangan dia. Maknanya bila Allah bagi, baru tangan kita boleh bergerak ambil makanan. Kita ambil makanan, kita masukkan dalam mulut. Adakah kita anggap kita yang bagi makan pada diri kita? Belum lagi. Sebab dia nak kunyah tu kena ada gigi. Sampai masa Allah ambil gigi tu, terpaksa ganti dengan gigi palsu lain sebagainya. Patut kunyah-kunyah. Ada tak orang yang tak boleh mengunyah, perempuan? Ada. Siapa yang buat dia tak boleh mengunyah? Allah. Maknanya yang boleh mengunyah ni siapa yang bagi? Allah juga. Lepas tu, lepas kunyah apa? Kita buat apa lepas kunyah makanan? Telan. Baik. Kita ke yang telan? Tak. Sebenarnya tekak ni dia usaha je telan. Tapi kalau Allah tak izin, ada tak orang yang tak boleh telan makanan? Ada juga. Lala kena masuk dengan tiup, kan? Lepas kita telan makanan, masuk dalam, kita ke yang bagi proses semua tu? Tak juga. Bolehkah kita kata, wahai makanan, sila proses. Wahai usus, pilih segala khasiat vitamin masukkan dalam badan, segala toksik buang jadi najis. Bolehkah? Tak boleh juga. Usus ni pun Allah juga yang perintahkan dia untuk proses. Dan berlaku tak berlaku kejadian usus tak boleh nak proses, akhirnya jadi penyakit lain. Berlaku juga. Makna kata sebenarnya dalam kita makan, sebenarnya kita yang makan ke Allah yang bagi kita izin? Allah yang bagi kita izin. Akhirnya kita tak memiliki pun proses itu. Kita ni hanya memiliki satu je. Ni Imam Sa'id Nursi kata satu daripada 100. Satu je yang kita miliki. Apa dia? Niat. Betul tak? Niat je yang kita miliki. Ni hadir ni niat kan? Niat nak belajar. Tapi tiba-tiba Allah tak izin, kaki sakit, tak boleh sampai juga surau. Betul? Ni Allah izinlah kita sampai surau. Satu je yang kita miliki ni, niat. Lepas tu Allah gerakkan badan, Allah kuatkan hati, permudahkan perjalanan, lembutkan hati anak hantar kita ke, kan? Kuatkan kaki untuk menungkat ke surau ke. Semua tu Allah punya. Daripada 100 tu, satu je yang kita punya, iaitu niat. Jadi sentiasalah berniat untuk hadir pengajian. Ada halangan, itu lain cerita. Tetapi niat itu pilihan kita. Jadi bila kita hanya memiliki satu daripada 100, wajar tak kita sombong? Tak wajar. Yang hadirkan kita ke surau ni Allah. Tak perlulah kita rasa ujub boleh hadir sebagai orang yang istiqomah. Walaupun itu yang kita nakkan. Kita nak jadi orang istiqomah. Biarlah kita istiqomah ni ikhlas. Kita sampai akhir hayat kita mati dalam keikhlasan, Allah terima kita insya-Allah di kalangan mereka yang husnul khatimah. Alhamdulillah selesai. Habis tajuk kita. Alhamdulillah dapatlah sentuh dua, al-ya'su dengan ujub. Nampak tak dia saling berkaitan? Nampak tak? Kan dia saling berkaitan. Biasanya orang yang ujub ni dia rasa diri bagus sebab dia ada rasa diri dia tak bagus.
Terkejut Puan Nolia. Maksudnya biasanya dia rasa dia ada benda dalam hati dia tu yang dia rasa dia tak bagus. Tapi cara dia manage tu negatif sehingga dia twist jadi ujub. Contoh, dia rasa aku ni sebenarnya pemalas, tapi tiba-tiba aku rajin pergi surau. Baguslah aku ni. Dia twist jadi macam tu. Boleh jelas tak? Cuba cari balik. Kenapa boleh muncul ujub? Selalunya perempuan akan jumpa ada aliatsu sebelum tu. Contoh lain, aku ni sebenarnya apa ya selain pada ni? Contoh lain, cuba bagi contoh sikit kan? Ujub yang perempuan biasa jumpa, apa dia? Nak menunjuk-nunjuk. Okey, dia nak menunjuk makanan. Tadi cerita kita pasal makanan. Okey, mungkin sebenarnya dalam hati dia kalau kita cek rupa-rupanya dia bukan selalu dapat makanan sedap. Jadi dia ada rasa sedikit yaksu, saya ni bukan selalu makan sedap. So dapat makanan sedap ni, tunjuk terus kat orang. Nampak tak? Itu salah satu. Mungkin faktor lain, dia kata aku ni jarang orang puji, nak cari pujian lah. Maka dia tunjuk sesuatu, keujuban dia dengan riak dia, dengan mengharapkan pujian sebab ada rasa dia kurang dapat pujian. Jelas tak? Jelas ya? Apa dia Puan? Penyakit hati. Sebab tu yaksu tu penyakit hati. Sebab putus asa tu dia boleh bawa penyakit yang lain yang tak disangka-sangka. Okey, jelas? Jelas ke? Ya. Yes, tepat Puan Nolia bagi contoh. Kita dekat sekolah, cikgu kan, mengetua kan, kita nampak budak nakal sangat-sangat, sampai pelik kenakalan dia ni, di luar akal waras. Rupa-rupanya cari, siasat dia tak cukup perhatian. Jadi dia ada al-yaksu, dia ada rasa putus asa. Tak ada orang bagi perhatian kat saya. Saya buat baik pun orang tak pandang. Buat jahat lah. Kan? Bila buat jahat, baru orang bagi perhatian dekat dia. Baru dia rasa kepuasan. Seronok jadi jahat ni, orang bagi perhatian. Na'udzubillah. Rupa-rupanya punca dia tadi al-yaksu juga, putus asa. Jadi macam mana nak ubat? Kita kena bersandar pada Allah. Masa time yaksu tu cepat-cepat cari persandaran, supaya kita ada tempat untuk kita berehat dan kita tak rasa penat. Contohnya, tak ada orang bagi perhatian, tak apalah, saya ada Allah. Kan? Allah perhatikan saya, cukuplah. Yang itulah sebaik-baik perhatian. Okeylah, settle lah dia. Tak payah buat pelik-pelik yang menyusahkan semua orang. Kan? Kalau dia ada makanan sedap, sedaplah makanan ni, tak apalah, syukur ya Allah, terima kasih engkau berikan makanan ni. Sesungguhnya ia daripadamu dan sesungguhnya ia kembali kepadamu. Tak payahlah tunggu orang puji makanan dia sedap ke, untungnya dapat makan tu ke. Tak payahlah, sebab dia tahu ni daripada Allah. Kesianlah kat jiran. Share kat jiran ke? Boleh. Share kat jiran tak apa, bagi-bagi kat jiran. Betul, begitulah. Alhamdulillah. Selesai. Nampak? Jelas tak? Jelas ya? Jadi kan saya nak pesan al-yaksu ni perempuan, tolong ajar ke anak cucu kita. Sebab zaman moden ini cabaran al-yaksu ni berat sangat, terutama disebabkan media sosial. Dia kadang-kadang baik, dia tak teringin pun benda-benda tu, tapi bila kawan dia semua share, dia rasa tergugat. Ya? Contoh, dia tak ada handphone pun, tak perlu pun handphone, tapi sebab kawan semua ada, dia yaksu. Dia jadi yaksu. Bila jadi yaksu, dia akan keluar penyakit-penyakit lain pula sampai dia dapat handphone tu. Nampak? Penyakit lain tu maksudnya macam-macam lah. Dia berhelah ke, bertipu daya ke, kan? Mencuri ke, na'udzubillah. Jadi tolong ajarkan anak-anak kita al-yaksu tu perlu dikikis. Ya? Jangan ada, tak kisahlah orang lain ada, kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey perempuan, kita tutup selesai ya. Alhamdulillah. Kita sambung insya-Allah untuk kelas yang akan datang. Kita doa mudah-mudahan ilmu kita ni betul-betul bermanfaat dan dapat memberikan kita kenikmatan dalam ibadah hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina
ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزموا الصهيونيين اهزموا المنافقين اهزموا الكافرين وانصرنا عليهم اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.